طيب ونبيه وسيدنا وشيخنا الشيخ وسيدنا وشيخنا سيدنا وشيخنا الشيخ ووصلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 9. Talbihun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif tanbihun. Tanbihun ini suatu penjagaan. Tanbihun ay hadza fi tanbihun. Tanbihun ay hadza tanbihun. Ini suatu penjagaan. Telah hamba yakni pengarang kitab ini, hamba yakni pengarang kitab ini. Siapa dia pengarang kitab ni? Tuan Husin. Dapat akan beberapa perkataan, yakni dapati. Telah hamba dapati akan beberapa perkataan yang menyalahi ia bagi syarak. Dan daripada barang yang ijma' dengan dia oleh segala ulama ahli sunnah wal jamaah, yang membawa ia kepada menafi akan wahdaniyah Allah Ta'ala dan akan mukhalafahnya bagi segala yang baharu ini titik, dan mengisbat ia, yakni dan mengaku sungguh ia. Mengisbat yakni mengaku sungguh. Dan mengisbat ia, yang dia mengaku sungguh ia akan kekurangan baginya, yakni bagi Allah.
Dia menafikan wahdaniyah dan mengaku pula akan kekurangan Allah. Ni ada orang-orang dia kata begitu, mengaku ahli sunnah tapi salah i'tiqad dia. Salah pegangan tauhidnya, salah pegangan hati dia. Dia menafikan akan wahdaniyah dan dia mengakukan pula akan kekurangan bagi zat Allah. Dan bersamaannya dengan yang baru, dia kata pula Allah Ta'ala tu serupa dengan yang baru dan berbilang. Yani Allah Ta'ala tu banyak, Tuhan tu banyak. Dan banding, yani ada syirik baginya yang serupa dengan Allah pada zatnya dan pada segala sifatnya. Baik, di mana dia dapat tu? Dia jumpa tu di mana? Iaitu barang, yakni perkara yang tersebut ia di dalam beberapa daftar, di dalam beberapa daftarun. Daftar ni daftarun, asal daftarun ni buku tulis. Asal daftarun ni buku tulis. Buku tulis ni ada daftarun, ada ni buku tulis. Kalau buku bacaan namanya kitabun. Buku bacaan kitabun, buku tulis daftarun. Tu asal dia. Baik. Jadi masuk kata daftarun di sini iaitu catatan-catatan, buku-buku yang ditulis gitu. Beberapa buku-buku yang ditulis yang dibicara padanya akan martabat 7. Ni kitab-kitab bicara ilmu tasawuf batin. Ilmu tasawuf ada berapa? 3. Tasawuf zahir, tasawuf pertengahan, tasawuf batin. Maka ada di dalam kitab-kitab itu yang penulisannya seolah-olah macam mensyirikkan Allah, yang menafikan wahdaniyah Allah, yang menafikan mukhalafah Allah, yang menafikan Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, itu kita nafikan. Apa dia kitab Martabat 7 ni? Kitab yang membicarakan tasawuf batin. Kalau tak reti baca, jangan baca, haram. Kitab Martabat 7 ni haram belajar oleh orang yang bukan ahli di bidangnya, dan haram pula mengajar oleh orang yang bukan ahlinya. Kalau dibaca boleh membawa kepada sesat. Kitab Martabat 7 ni dia cerita mengenai darjah-darjah kewalian, darjah-darjah tajalli orang-orang kewalian, darjah musyahadah orang-orang kewalian. Kalau tak betul cara mengajinya, boleh membawa kepada sesat, yang menyesatkan orang pula. Macam baru ni ada satu orang dia mengajar kita hikam. Dia kata dia jumpa Allah Ta'ala. Dia dah mengarut. Dia jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu comel perempuan lawa. Ngarut sungguh lah. Lepas tu dia kena haram lah. Kat Kedah dia tak boleh ngajar lah. Dia tak ngajar tasawuf, dia ceramah politik pula. Sokong PH. Ngarut lah.
Nampak dah lah tembelang dia. Nampak. Baik. Dia terkenal tu. Tak ada kita hikam. Baik, habis. Contoh kitab Martabat 7 ni macam kita Durun Nafis. Kitab ni tak salah. Tetapi kalau salah ajaran, jadi salah lah ilmu itu. Kitab tu asalnya tak salah. Tapi kalau salah penyampaian, salah kepahaman dia, jadi salah lah ilmu tu. Jadi dalam kitab Tauhid pun dia tulis haram belajar ilmu Martabat 7 dari guru yang tiada ahli di bidangnya. Siapa yang ahli ni? Iaitu orang-orang yang mencapai darjah tasawuf batin. Bukan sekadar boleh baca kitab pendengar bagi hati, dia baca kitab Martabat 7. Jadi kitab Martabat 7 ni tak sudut baca kalau tak reti. Dia bercara 7 alam, 7 perjalanan kerohanian. Daripada manusia tu asalnya daripada alam lahud, turun kepada alam jabarut, turun ke alam malakut, kemudian turun ke alam arwah, kemudian turun ke alam imsal, turun ke alam ajsam, turun pula ke alam insan kamil. Tu ilmu Martabat 7 dia bercara 7 alam-alam itu. Baik. Jadi ilmu ni tak selalu ngaji ya. Kalau orang tu bukan ahli dia, kita pula bukan ahli, kita nak pergi mengaji pun tak boleh. Tak layak ngaji. Ibaratnya budak je satu masuk universiti. Budak je satu masuk universiti, ABC pun tak tahu. Boleh? Begitulah ibarat dia. Tapi tak apalah, tak tahu ABC, ngaji salah tak susah. Kalau mengaji mengenai Allah salah, boleh bawa kepada syirik. Baik, habis. Tapi ada kitab-kitab ni terkadangnya memang ditulis salah oleh pengarang-pengarangnya. Memang ditulis salah kerana pengarang tu tak sampai ke darjahnya, cuba-cuba nak mengarang. Tu kadang-kadang tu jadi salah, sesat lagi menyesatkan. Baik. Dan sebenar-benar insan, ini kitab sebenar-benar insan. Dan sebenar-benar Muhammad, dan hakikat niat sembahyang, dan musyahadah akan Allah Ta'ala, dan insan kamil, dan mengenal diri, dan asal usul sembahyang, puasa, zakat, haji, dan sebenar-benar syahadah, dan ucap yang sebenar, dan bicara tafsil makna anasir yang 4, dan makna iman, Islam, tauhid, ma'rifah, dan makna syariat, dan tarikat, dan hakikat, dan sakaratul maut, dan hakikat roh, yang ada kebanyakan daftar itu, dan hakikat roh, titik. Yang ada kebanyakan daftar itu bergang
Bergang tu, bergang. Bergang-regang tali. Bergang-regang tali. Yang bukan ia daripada karangan ulama yang rasikhin. Yakni ulama yang muktabar. Ulama yang benar-benar mengetahui di bidangnya. Yang ahli di bidangnya. Tu kata rasikhin. Yang muktabar, yang ahli di bidangnya. Apa maksud kata bergang-regang tali? Maksudnya ilmu yang kendur. Ilmu yang kendur. Cuba tengok tali penyidai. Kalau dia kendur, kita nak jemur kain boleh tak? Boleh tak? Boleh jemur, tapi kain tu tak jadi molek lah, jadi berkedut lagi, cerdik. Jadi tali itu kita kena bagi tegang. Jangan bagi dia regang. Regang tu kendur. Faham? Faham tak kan? Itu kata bergang-regang tali. Jadi ilmu tu, ilmunya tak tahqiq. Ilmunya tak tahqiq. Jadi nak belajar kitab ni hendaklah orang tu tahqiq sungguh ilmu ini. Hari ni nak cari mana orang yang tahqiq ilmu ini. Kita tak boleh nak belajar mudah-mudah akan ilmu pelik-pelik ni. Ilmu ni tinggi. Kita 68 aqaidul iman pun tak lepas. Kadang-kadang yang duk mengajar kitab ni tauhid pun caca merba. Tauhid pun caca merba. Macam manalah nak mengajar kitab lagu ni. Janganlah duk terbiang, kata orang Perak. Jangan duk cuba-cuba cari penyakit, tak ada penyakit. Cari sakit, dapat sakit, engkau mati. Jadi jangan duk belajarlah ilmu pelik-pelik lagu ni. Belajar ilmu syariat tu biar molek. Belajar tauhid, fiqh, tasawuf yang zahir tu dulu. Belajar tauhid yang syariat tu dulu. 68 aqaidul iman dia mahir. Hafal sungguh-sungguh sampai mahir. Kemudian mujahadah awal nafsu. Fiqh tu beri mahir sungguh hukum, rukun, syarat, sah dan batalnya. Ini nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Ada dia tulis Imam Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i ni nama dia Makpi'i, dia tulis. Ingat kawan dia ke apa? Makpi'i mana? Suka-suka dia. Ada tulis Ahmad Pi'i, ada tulis Muhammad Pi'i. Imam mazhab kita pun ramai orang tak tahu. Habis tu tiba-tiba nak mengaji ilmu Mutabak 7, tak usahlah. Tak usah. Tak usah. Baik, jadi orang yang nak belajar ilmu ini mestilah orang yang ahli di bidangnya. Kita ni tak ahli. Bukan kata nak mengajar, nak mengaji tu pun kena orang yang ahli. Baik, tetapi adalah ia daripada taswilatus syayatin. yakni orang-orang yang berhubung dengan syaitan. Taswilatus syayatin, yakni maknanya dia berhubung-hubung dengan syaitan. Sambil ngajar tu syaitan dia tiup kat telinga dia, suruh baca ni, suruh kata itu, kata ni. Tu yang akhirnya sampai dia kata dia tengok Tuhan tu lawa macam perempuan comel. Allah ni asalnya tak ada nama, lepas tu Allah namakan dirinya sebagai Allah. Apa cerita?
tak faham maksud kitab tu, jangan baca. Jangan try, jangan coba. Ngaji dulu dengan guru yang sampai ke darjah itu. Jangan tak reti pergi baca tu jadi lagu tu. Jadi sesat, menyesatkan orang. Dulu ni ada satu tempat di Kuala Selangor, belah Rawang kan. Satu orang tu dia mengajar. Dia kata Allah Ta'ala tu putih umpama kapas di busung. Terang-terang dalam kitab Tauhid dia kata Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadith. Macam mana pula dia kata Allah Ta'ala tu putih umpama kapas di busung. Dia kata ni dalam kitab kata lagu tu. Tu dia lah, tak sampai darjah tu dengan duk baca kitab tu. Salah. Maksud kitab tu apa? Maksud kitab tu dia kata Allah Ta'ala tu putih umpama kapas di busung, bukan dengan mana Allah tu warnanya putih. Tak. Itu kinayah pada makna Allah Ta'ala tu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Umpamanya kalau makhluk ni macam kapas di busung, bersih sungguh ibarat tu. Jadi kita jangan duk buat ibarat-ibarat lagu tu, tak boleh. Tapi dalam kitab lagu tu dia tulis. Jadi sebab tu janganlah buat faham sendiri. Sebab tu kitab ni tak boleh dibaca oleh orang awam yang tak faham tauhid. Sebab nanti dia akan memberikan perumpamaan Allah itu seperti makhluk, jadi haram. Pada syariat Allah ni tak boleh nak diumpamakan dengan sesuatu. Jangan diumpamakan dengan kapas, jangan diumpamakan dengan kapas di busung. Tak boleh. Allah tak boleh diumpamakan dengan sesuatu. Sesuatu pun tak boleh nak diumpamakan seperti Allah, tak boleh, haram. Cuma terkadang perkataan itu adalah tahallaj ahli sufi. Perkataan latahan ahli sufi, bukan kalam syariat, kalam tahallaj namanya. Jadi kalam tahallaj inilah yang sering kali disalah artikan oleh orang awam. Akhirnya jadilah dia cakap tu seolah Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Putih, kapas, dibusung. Jadi serupa dengan makhluk. Sebab tu kitab-kitab lagu ni jangan dibaca lah. Kalau tak erti, haram kita baca sendiri. Haram pergi belajar dengan orang yang memang tak sampai ahli, yang bukan ahli di bidang dia. Jadi kita baca je lah kitab-kitab tauhid syariat, fiqh syariat, tasawuf syariat. Baca je kitab tauhid syariat, kitab fiqh dan kitab tasawuf syariat. Tasawuf zahir, tasawuf pertengahan. Tasawuf batin tak bayar dia. Tasawuf batin ni diperolehi bukan dengan jalan belajar. Tasawuf batin ni bukan diperolehi dengan jalan belajar. Ilmu tauhid syariat boleh kita faham dengan jalan belajar, memang kena belajar pun. Ilmu fiqh boleh difaham dengan jalan belajar dan memang kena belajar pun. Ilmu tasawuf zahir dan ilmu tasawuf pertengahan diperolehi dengan jalan belajar dan memang kena belajar pun. Tapi ilmu tasawuf batin dia diperolehi bukan dengan jalan belajar. Dia diperolehi dengan pembukaan di mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang ia kehendaki. Seperti mana firman Allah dalam Quran, "Zalika fadlun minallah yu'tihi man yasha." Demikian itu ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala
kepada siapa yang ia nak beri, kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi orang-orang yang Tuhan nak kehendaki itu, Allah Ta'ala akan berikan, Allah Ta'ala akan zahirkan kepadanya bakat. Bakat. Orang nak jadi alim, ada bakatnya. Orang nak jadi jahat, ada bakatnya, bakat jahatnya. Orang nak jadi baik, ada bakatnya. Gitu. Ya, bakat ni hanya Allah yang tahu sebenarnya. Kita tak nak ukur. Sebab kadang-kadang kita lihat orang tu pada muda ni baik sangat. Tiba-tiba bila dah tua umur 50-an jadi bapa penyamun. Dah penyamun, penyangak pula tu. Jadi kita tak tahu. Bakat ni tak boleh diukur mudah-mudah lagu tu. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kadang-kadang orang ni masa muda ni bapa penyamun. Dia masuk game 40 penyamun, Senjam Berhad. Tiba-tiba umur dia dah tua, umur 60, dia taubat jadi wali. Masya Allah. Ada juga. Cuba tengok dalam kitab Tazkiratul Awliya. Bukanlah semua wali-wali tu daripada kecil dia warak. Ada yang wali-wali tu asalnya kafir pun dia masuk Islam, kemudian dia beramal ibadat sampai jadi wali pun. Ada yang masa kecilnya tu jahat, tapi bila dia taubat dia jadi wali Allah. Buka dalam kitab Tazkiratul Awliya. Jadi makna dia kitab Tazkiratul Awliya ni banyak juga kedai-kedai buku. Kalau dia sambil-sambil keluar outing tu, jumpa kedai buku, cuba cari-cari tengok. Jangan masuk kedai buku Cina. Kedai buku Cina tak jumpa lah Tazkiratul Awliya. Yang jumpa kitab 52 jumpa lah tu. Baik, habis. Jadi ilmu mutabak 7 ni diperolehi bukan dengan jalan belajar. Ia diperolehi dengan ada tangga-tangga ni. Ia diperolehi dengan mengamalkan ilmu syariat yang dipelajari dengan bersungguh-sungguh di bawah pimpinan guru yang mursyid. Jika dikehendaki Allah, seseorang yang nak dibukakan ilmu mutabak 7 ini, maka dibukakan Allah dengan jalan tanpa belajar. Apa dia ilmu ni? Iaitu ilmu musyahadahkan Allah. Ilmu musyahadah. Ilmu musyahadah bukannya boleh belajar. Ilmu i'tiqad boleh belajar. Ilmu i'tiqad boleh belajar. Ilmu musyahadah tak boleh belajar. Macam kita kata rukun sembahyang boleh belajar, batas sembahyang boleh belajar, syarat sah sembahyang boleh belajar, khusyuk dalam sembahyang boleh belajar. Apa nak buat? Macam mana nak buat nak khusyuk? Ajar tengok. Batas sembahyang boleh belajar, senang faham. Kentut batas sembahyang, semua orang tahu. Kentut batal wuduk. Ni ada pula yang kata keluar air liur basi batal wuduk. Siapa dia lah? Tahulah cakap umur dah belah tahun dah. Keluar air liur basi batal wuduk. Itu dah. Banyak kali khabar suruh mengapai, tak mengapai. Kita tak pernah ngajar lagu tu. Dia tulis batal wuduk keluar air basi. Danish pun gelak. Apa dah tak reti sangat orang ni tu. Keluar air basi batal wuduk. Dah cerdik sungguh. Sampai dia tak tahu, tak mahu lah sebut. Keluar air basi batal ke wuduk? Habis siapa tulis? Han tanya aku tanya hang. Banyak kali tulis lah.
Suruh tulis di whiteboard, salin. Tak tahu lah. Pasal apa lagu tu jadi? Malas. Nak kata apa lah, penyakit malas ni susah. Penyakit malas ni memang susah nak tekak. Nak kata apa? Nak malas. Malas nak buat guna. Dari rajin nak jadi malas senang. Dari malas jadi rajin cukup susah. Manusia ni kebanyakannya malas. Macam-macam jenis malas. Malas ni ada 99 jenis malas. Malas paling tak guna sekali malas beriman. Akhirnya mati kapi. Itu malas paling tak guna. Malas belajar, malas mengapai ni pun tak guna juga malas ni. Jadi ambil faham molek-molek lah. Baik, habis kita sambung. Jadi orang yang bukan ahli di bidang ni, bila dia cuba-cuba membaca buku-buku lagu ni, kitab-kitab lagu ni, nak pula tanpa belajar tauhid, pula tauhid yang syariat pun tak lepas, maka datanglah bisikan-bisikan syaitan, menyuruhnya menyebut lagu ni, menyuruhnya menyebut lagu ni, menyuruhnya menyebut lagu ni, digerakkan hati tu menyebut lagu ni, digerakkan hati menyebut lagu tu. Akhirnya dia masukkan ke dalam hatinya rasa orang menyangka dia alim, orang menyangka dia wali, dan dia pun duk sangka-sangka kata dia ni pun wali, aku ni wali barangkali. Inilah dia taswilatus syayatin. Itu nama taswilatus syayatin. Jadi berhubung-hubungan dengan syaitan. Tu dia kata, barang siapa belajar tanpa guru, fa syaitanu syaikhuhu. Siapa belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Sebab tu kalau kita tak mengaji, jangan kita cuba nak baca, nak mengaji. Kita nak dakwah, mengaji dulu baru jadi da'i. Jangan da'i dulu, mengaji tak lagi. Nanti kau menyesatkan orang. Nak tunggu alim memanglah tak alim, tapi belajar dulu. Dan kita sebut apa yang kita tahu sudah. Yang kita tak tahu jangan malu kata wa ana abdun jahilun, saya ni hamba Allah yang jahil, la adri. Ya, nisful ilmi qala nisful ilmi yaqulu la adri. Setengah daripada ilmu itu berkata saya tak tahu. Tu tanda orang tu alim. Ya, tanda seseorang tu alim, wara, dia akan berkata saya tak tahu. Kalau dia tak tahu, jangan malu kata tak tahu. Ini nak kata tak tahu, saya jatuh lah, drop water fish, enggak ada. Jadi gagah juga jawab, cuba juga jawab. Orang sufi zaman dulu, kalau orang tanya dia satu benda fiqh yang dia belum amal, ya, dia tak berani nak jawab. Dia minta tangguh dulu. Walaupun dia tahu, tapi dia tak buat lagi. Dia balik buat dulu, baru dia khabar. Dia balik amal dulu benda dia nak jawab tu, baru dia khabar minggu depan pula. Tidak, dia tak akan bercakap benda yang dia tak buat. Tu kata warak ni orang dulu, ni orang sufi. Kita ni hantar viral dalam handphone tu merata-rata. Solat tahajud lah, doa itulah, doa inilah, zikir itulah, zikir inilah. Kita sendiri pun tak pernah buat. Dah tak pernah buat, tak apalah, benda tu sunat. Mengaji tauhid pun tak pernah. Lepas tu tulis, hantar apa dia?
Ya, takutlah azab Allah. Maksud takut sedap. Tulis tu sedap. Tauhid tunggal langgar. Nak takut lagu mana kalau Tuhan mu dia tak kena? Budak kecil tengok ular nak pergi tangkap dia. Pasal apa? Dia tak kenal kata tu ular boleh patut mampu. Cuba dia kenal, lari je. Macam kisah Nabi Musa. Nabi Musa kecil-kecil dulu kan. Dijaga oleh Firaun. Firaun jaga Nabi Musa. Masa dia kecil bayi lagi. Dia dijaga oleh Firaun. Yang jaga dia tu isteri Firaun tu apa nama dia? Asia. Satu hari Firaun ni dia ambillah Nabi Musa dukung. Dia tengok janggut Firaun ni biru. Janggut biru ni tanda-tanda nak mati kapi. Ada tak orang janggut biru? Berhati-hati dengan janggut biru. Macam putih tak apa. Jadi tengah-tengah dukung tu dia tarik janggut Firaun ni, dia tarik. Dia tarik, dia sentar pula. Terasalah sakit. Kecil-kecil pun tak sentar. Kuat Nabi Musa tu. Nabi Musa ni kuat. Kecil lagi dah kuat. Dia panglima angkatan tentera negara Nabi Musa. Negara dia sendiri ya. Jadi bila dia tarik janggut Firaun, Firaun letak dia. Dia panggil Asia. Ini budak ni akan menghancur. Budak ni tanda-tanda dia ni tak elok ni dia. Pasal apa? Janggut aku dia tarik. Tantah budak ni pun ni yang akan bunuh, yang akan menjatuhkan kerajaan aku. Pasal dia belum lahir bayi tu, dia dah mimpi. Ada seorang bayi dari Bani Israel akan lahir, seorang yang akan menjatuhkan kerajaan. Rupanya bayi tu dia sendiri yang jaga. Dia yang jaga bayi tu yang meruntuhkan kerajaan dia. Jadi adakah tu cerita orang tak mengenal budi? Bukan tak mengenal budi. Itu maknanya apa? Itu namanya sunnatullah. Allah menyusun. Orang tu nampak macam baik, tapi sebenarnya dia tak baik, maka balasannya tak baik. Itulah cerita dia. Ya. Dia nampak macam baik ya. Dia boleh mengajar kuliah subuh, dia boleh baca doa arwah, dia boleh jadi imam, dia boleh jadi orang macam orang agama, dia boleh juga menyokong Israel, dia boleh juga menyokong dasar komunis, dia boleh juga menyokong dasar liberal, plural. Ini kepala otak gambling nama dia. Kepala otak dia gambling oleh syaitan. Dia boleh macam-macam rupa. Itu nama dia munafik. Dia macam sesumpah. Sebenarnya itulah sesumpah. Kalau nak tahu, dia duduk tempat hijau, jadi warna hijau macam tentera. Dia duduk tempat tempat coklat, jadi warna coklat. Macam koko. Dia duduk tempat warna merah, jadi merah pula. Hebat dia. Sesumpah. Pernah tengok sesumpah? Sesumpah tahu? Tak tahu? Betul tahu? Tahu sesumpah? Sebab tahu. Siapa tak tahu sesumpah? Tak tahu? Tahu? Tahu bagus. Dia boleh berubah rupa. Itulah dia. Jangan jadi lagu tu. Ni semuanya puncanya mengaji tak ada guru. Jadi lagu tu. Punca dia sebab mengaji tak ada guru, mengaji dengan membaca. Akhirnya terbacalah bacaan-bacaan yang menyesatkan.
Ramai orang suka tasawuf ni. Beli buku tasawuf, baca sendiri. Buka Google, baca sendiri. Apa dia wali abdal, apa dia wali itu, wali ni, apa dia makam itu, makam ini. Kemudian pergi sembang-sembang kat kedai kopi kat masjid, tunduk sikit macam warak. Tu bukan warak, tu namanya warak kotak. Tahu? Jangan cuba-cuba bercakap tasawuf kalau kita tu bukan ahlinya. Baik. Cakap yang kita reti sudahlah, yang tak reti jangan. Mendakwa-dakwa orang tu wali, orang ni wali tu pun tak boleh. Apatah lagi menceritakan hati wali tu macam mana. Kita tahu. Kita cuma belajar kitab, dia kata musyahadah macam mana, kita tak tahu. Kita tahu tu definisinya saja. Hakikatnya kita tak tahu. Realitinya kita tak tahu. Yang kita tahu tu definisi dia, ta'rif dia, pengertian dia. Tapi realiti dia tu, sebenar-benarnya tu, hakikatnya tu kita tak tahu. Malam jazuk faqad lam yada. Siapa tak dapat tak tahu. Tiba-tiba orang tak dapat cuba-cuba nak bercakap. Kalau dia lari daripada fakta ilmu, jadi sesatlah orang yang mendengar. Kalau tak lari itu pun kadang-kadang jadi sesat juga. Apatah lagi kalau lari. Itulah jadi Allah Ta'ala tu putih, umpama kapas di busung, tak erti nak apa. Dia tak faham, dia kata Allah Ta'ala tu putih. Baik, habis. Sebab itulah wajib belajar sifat 20. 68 aqaidul iman. Wajib mengenal Allah dan mengenal hukum hakam Allah. Wajib mengenal Allah, iaitu wajib mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Sehingga kita boleh kenal mana itu qadim, mana itu hadis, mana itu al-khaliq, mana itu al-makhluq. Sampai kita tak mensyirikkan Allah. Satu. Dan wajib pula mengenal hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah di segi ibadah, muamalah, munakaah, jinayah. Barulah dinamakan orang yang mengenal Allah. Baik. Jadi jangan kita tak faham. Itu hari ini ramai orang berpahaman yang salah mengenai faham-faham yang dikarang, yang direka oleh orang-orang Yahudi Nasara. Antaranya faham pluralisme. Tu pluralism. 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 Apa payah nak sebut tu. Pluralism ni apa dia? Pluralism ni ialah mengakui semua agama mengajak kepada kebaikan belaka, dan akhirnya mengakui semua agama betul belaka. Itulah kata pluralism. Itulah boleh duduk bersekali dengan orang-orang kafir. Orang kafir boleh buka puasa di masjid, besok dia pula buka puasa di tokong. Pergi tokong tu asalnya makruh, taklah haram. Semayang kat tokong tu pun asalnya makruh, taklah syirik. Tapi bila berpahaman semua agama tu betul, duduk dalam masjid pun syirik.
Jangan kata pergi gereja. Sebab tu kita kena betul akidah tu. Hang betul akidah, duduk dalam gereja pun tak apa. Betul akidah, duduk dalam kuil pun tak apa. Betul akidah, sembangi iblis pun tak apa. Tapi kalau tak betul akidah, kadang-kadang kawan dengan ketua mufti India pun tak boleh nak betul gitu. Kau jangan main. Mufti India tu alim besar. Ketua mufti India. Tapi dia kena akidah gelong, berkawan tapi tak ngaji jadi. Baik. Begitulah cerita dia. Contoh ni, saya bagi contoh, saya tak kata siapa pun. Saya buat contoh bagi mudah faham makna pluralism tu apa dia. Ya. Apa pula liberalism yang orang dah bawa hari ni? Liberalism itu mengakui kebebasan hidup beragama. Contohnya macam mana? Orang tak nak benda ni pasal melawan agama. Tapi ada pula orang lain nak, maka kita kena kata tak apalah. Mana kata kehidupan ataupun kebebasan hidup, mencari kebebasan hidup tanpa ada halangan. Contohnya apa dia? Boleh amal Islam dengan yang serasi dengan jiwa, boleh juga amal cara hidup orang kafir kalau dia serasi dengan jiwa kita. Faham tak? Maka jadilah faham sokongan kepada LGBT. Sebab apa tu? Hak asasi manusia. Kita kena hormat. Gitu. Kena hormati hak asasi manusia. Orang tu dia tak mau kahwin, dia cuma nak dia nak duduk sekali je. Itu kita kena hormat dia. Hidup tanpa undang-undang agama. Yang serasi kita ambil, yang tak serasi kita tolak. Ambil hak serasi. Itulah kata liberal. Faham? Kalau sekular, sekular ni lain pula. Ramai semua pahaman sesat yang dicipta oleh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara. Asalnya Yahudi ya, kepala. Sekular ni iaitu memisahkan agama dari kehidupan. Itu masuk kata sekular. Agama hanya di masjid. Luar masjid tak ada agama. Agama tak bercampur dengan kehidupan. Agama, kehidupan. Itulah ada orang kata parti politik ni dia cuma parti je. Parti je, tak kena mengena dengan agama. Nak masuk mana-mana tak apa. Hari ni kita try orang ni. Agar tak baik esok kita tukar lah. Ni senang-senang lagu tu. Saya kata dulu apa dia? Kita nak masuk tandas tu pun diperkirakan. Kaki kiri ke kaki kanan hang masuk. Betul tak? Hang tudung kepala ke tidak? Semua tu diperkirakan. Anak lahir. Engkau buat apa? Nyanyi lagu. Apa dia? Last week. Besok anak pun jadi apa? Jadi Scorpion. Suka lagu tu? Suka. Reda lagu tu? Reda. Jadi kita ni dapat anak orang Islam, kita tak nyanyi ke dia, tapi tua-tua dia ngaji, dia nyanyi. Dapat anak, apa dia kita buat? Mula-mula kita azan telinga kanan, qamat telinga kiri, dan kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Dan kita baca surah Alam Nashrah, kita baca surah Inna Anzalna,
Kemudian kita baca inna a'tainakal kautsar. Kemudian kita baca 4 kul. Apa dia tu? Apa hikmah dia? Mata-mata untuk mendekatkan dirinya dengan agama. Ada cara dia. Ada kaedah dia. Begitulah kita hidup ni pun. Nak buat apa pun kita tak akan terlepas daripada tanggungjawab. Sebab kita ni mukallaf. Mukallaf ni maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh syarak. Orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk memikul hukum hakamnya. Tu kata mukallaf. Maka mukallaf ni tak akan terlepas daripada taklif, yakni daripada undang-undang. Buat apa pun dia akan terkena. Hang masuk tandas kena, keluar tandas kena, berak kena. Cara basuh tu pun kena. Hang basuh macam mana? Tu berak. Ni orang tak faham, susah tu. Ada orang tu mengaji pondok sampai 10 tahun tapi benar. Dia kata politik ni benda dunia ya. Tak suka, so kita tukar tu lah orang lain. Hai. Dia kata lagu tu, berak pun diperkira. Hang beli kereta tu pun diperkira. Bukan kira mahal ke murah, bukan kira lawa ke huduh. Hang beli itu pasal apa? Diperkirakan semua. Bang rumah cat warna apa? Pasal apa buh cat warna tu? Untuk apa? Tidak, Nabi tak kata barang siapa membesarkan rumah lalu bermegah-megah dengan manusia, maka dia akan menanggung rumah itu di atas belakangnya di padang mahsyar. Nampak? Diperkira. Kita buat apa pun dia kira. Orang ngaji dia main buku sana, dia main buku sini, dia bukan nak menulis. Itu pun dikira esok ni, tahu? Sengih lah kau. Sengih. Tu situ, tulis. Tak dia tidur, tak dia duduk, tak dia main buku. Tapi tak apa, dia boleh 8 tahun. Kita tak boleh marah dia. Dah umur 18 tahun, 16 tahun. Jaga besok ni dia cukup umur ni. Jangan ada esok ni budak pondok sini dia keluar-keluar parti ni kehidupan dia. Tak sangkut pok dengan agama. Tak suka orang tu esok tertukar lah. Ini nama faham sekular. Memisahkan agama dari kehidupan. Faham tak? Bab memilih pemimpin ni ada dalam kitab. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Bukan suka-suka. Jangan tak suka tertukar awal ke apa. Itu bahasa orang juhala nama dia. Tapi ni ada orang pondok ni, kawan saya ni, dia bergelar ustaz cakap lagu tu. Ya Allah. Faham tu. Itulah banyakkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baca banyak-banyak doa tu. Pesan orang sufi tu. Orang sufi tak tinggal doa tu. Takut terpaling hati kepada kesesatan dan kemunafikan. Baik, ni saya pesan sungguh-sungguh ni. Takut jadi macam kawan saya tu. Banyak kawan saya jadi gelong. Pasal apa? Pasal tinggal tauhid, tinggal tasawuf. Duk bicara fiqh tu pun tak pernah betul fiqh ni. Atau tiga-tiga ni fardu ain, wajib belajar, wajib bawa dalam kehidupan. Ibarat kita nak pergi nak pergi ke bandar. Jangan lupa bawa IC. Jangan lupa bawa lesen. Jangan lupa bawa duit. Di samping kena pakai baju. Ni pakai baju lawa lah. Lawa pakai baju dengan kasutnya berkilat botai. Tiba-tiba tahan bas. Naik-naik bas, buka-buka pos, tak ada bos.
Lupa bawa duit. IC semua tak ada. Sampai bang pekan tu. Bang malu ya pakai lawak-lawak duit tak ada. IC pun tak ada. Tak tahu apa Myanmar ke mana ni. Ke Laos. Itulah ibarat dia ni. Baik, habis. Setengah daripada daftar itu, ini buku-buku itu, tiada disebut namanya. Nama tu tak ada buku, tak ada nama pun. Tak disebut namanya, ini nama pengarang. Dan nama wadiknya, nama orang yang menghantarkan dia tu. Artinya yang mengarangnya tak sebut pun, tak tulis pun pengarang. Tak tulis pengarang, nama pengarang betul tak apa. Ni dah tak tulis, tak betul pula. Dan setengah daripadanya disebut nama daftarnya juga. Dan tidak disebut nama wadiknya, iaitu seperti Bayanul Alif. Dan setengah daripadanya disebut namanya dan nama wadiknya, iaitu seperti Majmu'ul Asrar li ahli Atiyar. Majmu'ul Asrari li ahli Atiyar. Itu namanya. Wadiknya Muhammad Nafis. Kitab ni betul ni. Tapi kalau salah faham dia tak betul. Setengah daripada perkataan daftar Majmu'ul Asrar, padahal muafakat bagi barang yang di dalam segala daftar yang banyak-banyak, iaitu bermula kata Nabi SAW. Berapa jam dah? 8 lebih lah. Panjang lagi nak cerita ni. Setengah daripada berhenti situ. Setengah daripada perkataan daftar itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.